Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi hari ini. Hari ini saya akan terangkan kepada kamu pelajaran fiqh tahun 3. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama anak-anak baca doa untuk terangkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Amin. Okey, hari ini Ustazah nak ulang kaji pelajaran kita yang lepas, yang mana Ustazah dah ajar kamu iaitu yang bertajuk solat kan, solat. Okay, Ustazah nak terangkan kepada kamu perkara-perkara sunat dalam solat. Perkara-perkara sunat dalam solat dia terbahagi kepada dua. Perkara-perkara sunat dalam solat ni dia terbahagi kepada dua. Dengar betul-betul. Iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Okay, sunat ab'ad dan sunat hayat. Terbahagi kepada dua saja. Sunat dalam solat, perkara sunat dalam solat ada dua. Iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey. Okey, kita nak tahu apa dia pengertian sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni sunat ab'ad ialah sunat ab'ad ialah amalan sunat yang sangat dituntut dalam solat jika ditinggalkan. Jika kita tinggalkan salah satu sunat ab'ad ni dengan secara sengaja ataupun tidak, disunatkan untuk kita sujud sahwi. Itu dia sunat ab'ad. Itu sunat ab'ad. Kena ingat, sunat ab'ad ialah sunat yang sangat dituntut dalam solat. Jika ditinggalkan secara sengaja ataupun tidak, disunatkan untuk kita buat sujud sahwi. Itu sunat ab'ad. Manakala sunat hayat, okey, mana sunat hayat? Kita tengok ni pengertian sunat hayat. Sunat hayat ialah amalan sunat dalam solat jika ditinggalkan secara sengaja ataupun tidak disunatkan untuk kita sujud sahwi. Itu sunat hayat. Ingat betul-betul sunat ab'ad dengan sunat hayat. Okey, macam mana bacaan sujud sahwi? Bacaan sujud sahwi iaitu kalau kita tertinggal ni sunat-sunat ab'ad ni, kita disunatkan buat sujud sahwi. Sujud sahwi ni sujud 2 kali selepas kita duduk antara sujud yang antara tahiyat akhir tu, sebelum kita bagi salam, kita sujud 2 kali. Ini bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu kita baca yang ni sebelum kita bagi salam. Okey, mari kita tengok apa dia sunat-sunat ab'ad. Sunat-sunat ab'ad ni kalau kita tertinggal salah satu, kita kena buat sujud sahwi. Sujud sahwi ya. Okay, yang pertama duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Kita baca kan tahiyat tu. Okey, kalau kita terlupa, kita kena buat sujud sahwi. Yang kedua, membaca tahiyat awal. Yang ketiga, membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Yang keempat, membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Yang kelima, membaca doa kunut. Dan yang terakhir, berdiri membaca doa kunut. Okey, sekiranya kita terlupa untuk membaca doa kunut, sebelum kita bagi salam, kita sujud 2 kali. Iaitu kita baca subhana man la yanamu wa la yashu. 2 kali, bangun, bersujud lagi, baca, lepas tu barulah kita bagi salam. Itu dia sujud sahwi. Kalau kita tinggalkan sunat-sunat ab'ad ni, yang ada 6 ni. Duduk tahiyat awal, membaca tahiyat awal, membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal,
membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir, membaca doa kunut dan berdiri membaca doa kunut. Kalau kita tinggal sunat abad, kita kena buat apa? Kita kena sujud sahwi ya. Sujud sahwi. Tolong hafal ni bacaan sujud sahwi ni. Tolong hafal ya. Bacaan sujud sahwi. Okey, kita tengok pula sunat hayat. Kita tengok sunat hayat. Apa yang dikatakan dengan sunat hayat? Okey. Sunat hayat ni kalau kita tinggal dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kita tak perlu untuk buat sujud sahwi. Tak apa. Okey, kita tengok. Iaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kita angkat tangan ketika takbiratul ihram. Okey, meletak telapak tangan atas tangan kanan atas tangan kiri. Macam ni kan? Kita letak macam ni atas perut kita tu. Antara dada dengan pusat kita tu. Kalau kita tak letak pun tak apa. Itu kalau kita letak, kita dapat pahala lebih lah. Kan? Okey. Dan tak perlu sujud sahwi kalau kita tak letak. Membaca doa iftitah. Okey. Membaca doa iftitah. Membaca lafaz ta'awuz, iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim sebelum membaca surah Al-Fatihah secara perlahan. Membaca amin di akhir surah Al-Fatihah. Kalau tak baca amin pun tak apa kan, tak perlu buat sujud sahwi. Menguatkan bacaan surah Al-Fatihah, bacaan pada 2 rakaat yang pertama dan solat subuh, maghrib dan isyak. Membaca ayat daripada Al-Quran selepas Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Menyebut takbir Allahu Akbar pada pertukaran rukun fi'li. Membaca tasbih 3 kali ketika rukuk dan sujud. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi tu kan. Kita kalau kita tak baca sampai 3 kali ke lupa, kita tak perlu buat sujud sahwi. Okay, membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu ketika bangun daripada rukuk. Okey, membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ketika duduk antara 2 sujud. Okey, duduk iftirashi ketika tahiyat awal, duduk tawarruk ketika tahiyat akhir, berpaling muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Okey, memberi salam yang kedua. Okey, ini adalah sunat-sunat hayat. Yang saya sebut di sini tadi adalah sunat-sunat hayat. Sunat hayat ni kalau kita tertinggal, kita tak perlu lagi untuk melakukan sujud sahwi. Cuma sunat abad tadi kalau kita tertinggal, kita kena buat sujud sahwi. Tapi sunat hayat tak perlu. Ingat tak perlu buat sujud sahwi. Okey, saya nak terangkan apa duduk iftirashi dengan tawarruk ni. Okey. Duduk iftirashi ni ialah duduk dengan kaki kiri. Kaki kiri nampak tak ni? Di bawah kaki kanan. Duduk. Okey, dalam keadaan telapak kaki kanan ni telapak kaki kanan ni ditegakkan. Ni cara duduk iftirashi lah. Ketika duduk di antara 2 sujud lah, iaitu duduk membaca tahiyat awal. Kalau kita duduk baca tahiyat awal tu, rakaat yang kedua tu, kita akan duduk macam ni. Ini kita namakan iftirash. Iftirash lah. Duduk iftirashi. Iftirash. Okey. Okey, kalau duduk tawarruk, duduk tawarruk ni, tengok ni cara dia duduk tawarruk. Yang mana meletakkan punggung ni, punggung dia ni di atas lantai. Manakala kaki kiri dilipat dan hujungnya berada di bawah lengkungan kaki kanan. Tapak kaki kanan, ni tapak kaki tangan, kaki kanan ni ditegakkan. Dan jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Ini cara duduk macam ni adalah ketika kita duduk membaca tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir sebelum kita nak bersalam tu. Untuk kita di atas lantai. Dan ini untuk kita duduk letakkan di atas kaki kan, nampak tak kaki kiri. Okey, perbezaan antara iftirashi dengan tawarruk. Okey, inilah kedudukan. Selalunya iftirash ni duduk ketika
membaca tahiyat awal lah, duduk ketika membaca tahiyat awal. Mana tawarruk ni kita duduk ketika membaca tahiyat akhir sebelum kita nak bagi salam. Itu cara ini nama iftirashi dan tawarruk. Okey, saya harap anak-anak semua boleh faham ya. Apa dia itu, dia katakan sunat hayat dengan sunat ab'ad. Okey, sunat ab'ad tadi sekiranya kamu tinggalkan salah satu, okey, sunat ab'ad ni kamu tinggalkan salah satu daripada 6 ni, awak kena buat sujud sahwi. Tolong hafal ni. Tolong hafal bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, tolong hafal ya. Okey. Kalau awak tertinggal salah satu sunat ab'ad, awak kena baca sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi ni, buat sujud sahwi ya. Kalau awak tertinggal sunat hayat, tak perlu buat sujud sahwi. Okey, saya harap anak-anak semua boleh faham apa dia sunat ab'ad dan apa dia sunat hayat. Okey. Okey, setakat ini saja untuk hari ini. Saya harap kamu rajinlah baca dan fahamkan apa dia sunat ab'ad dan sunat hayat. Semoga kita bertemu lagi di lain lembaran. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.